Okay, Assalamualaikum and good afternoon everybody. Okay, jadi kelas ni, topik ni ialah topik yang terakhir dalam nota saya lah kan. Okay, project monitoring and control. Okay, so first thing first, kalau kita balik semula kepada the first ataupun saya rasa second slide, second topik tentang project management. Dalam project management, saya ada dilukiskan satu raja tu. Okay, first thing first, contohnya kita ada triangle ni. Kita start dengan scope. Okay, jadi ini merupakan objektif pengurusan projek. Kita nak manage projek tersebut mengikut scope, cost, and then time. Tanpa mengabaikan quality. Quality very important because people pay us based on quality yang biasanya yang orang inspect ataupun nampak. Lepas tu, safety and health juga merupakan aspek yang orang perhatikan. Maksudnya kita tak nak projek kita tadi, contohnya kita buat projek mengikut masa, scope dah cantik, kualiti pun okey, tetapi ramai orang yang meninggal dunia pun tak guna jugalah. Lepas tu kita juga nak kena, kita juga nak kena protect environment ataupun jaga environment during construction. Kita tak nak berlakunya banjir kilat, debu, noise, all kind of things. Sama ada dia affect workers ataupun orang sekeliling. Ini ialah objektif pengurusan projek. Di samping itu, ada satu lagi objektif dia ialah fulfilling contractual obligation. Jadi yang tu kita tak sebut dalam rajah ni pun tak apa sebab contohnya di dalam kontrak dia ada elemen spesifikasi. Spesifikasi ni berkaitan dengan ini, quality. Dalam kontrak juga ada contoh delay, dia berkaitan dengan ini. Dalam kontrak juga ada misalnya tentang isu cost. Jadi pusing-pusing ke mana pun dia part and parcel of kita panggil objektif ni memang nak kena fulfill contractual obligation. Okay? Tapi kalau kita lihat dalam bentuk apakah elemen yang kita nak kena jaga, jadi inilah yang kita panggil objektif pengurusan projek. And then, kita ada draw gambar circle ni. In order to fulfill this objective, kita perlu gunakan resources. Man, machine, material, money, dan juga method. Manpower kita kena guna, machine, material, dan daripada itulah generate-nya duit. Okay, sebenarnya duit tu kita gunakan untuk bayar gaji, untuk sewa mesin, beli mesin, material, dan juga method. Method yang sesuai. Construction method. Kalau misalnya, walaupun method itu dia tidaklah nampak, tetapi kalau kita guna contohnya IBS dengan konvensional, jadi sudah tentu beza dekat situ dah kita nampak. Contohnya IBS dia require more money sebab isu dia lebih mahal. Okay. Jadi cost dia akan datang daripada method yang kita gunalah. Kita guna the right method, dia akan kita buat kerja tu lebih cepat. Okay, jadi ini ialah kita panggil kita panggil resources. Ini yang kita belajar dalam buku yang ini. Kemudian dan resources ni kita kena guna sebaik yang mungkin. Seoptimum yang mungkin. Kalau tidak, misalnya akan berlaku pembaziran. And then, untuk mencapai objektif yang di tengah-tengah ni, lepas tu kita nak gunakan resources sebaik mungkin tu, kita perlu kita panggil management process. Management process tu yang kita belajar selama ni planning. Organizing. Organizing kita dah belajar di
dalam buku nombor 1 juga. Lepas tu kita ada directing. Directing ni kita tak sentuh directly. Kita ada contohnya staffing, kita ada sebut je. Kemudian kita ada motivating, communicating. Ni pun tak sebut secara directly as a topic lah. Lepas tu kita ada coordinating dan sebagainya lah. Sebenarnya benda ni banyak lagi. Yang dalam mekanisme ni ataupun management proses ni, it can be more. Whatever lah, semua benda yang diperlukan dalam pengurusan. Dan akhir sekali, ini topik kita yang terakhir sekali ialah monitoring and control. Dan kenapa kita belajar di peringkat akhir ni? Kerana dia basically ialah the last element of pengurusan yang kita laksanakan kebiasaannya lah. Selepas kita dah plan, organize, yang ni semua kita implement. Dalam konsep P, D, C, C and A, PDCA yang hari tu kita dah sebut PDCA cycle ni. Jadi yang terakhir sekali ialah C and A ni. Manakala P ni planning kita dah belajar sebelum ni. Do. Do ni banyaklah. Do ni ialah implementation. Dalam implementation ni kita nak kena organize. Kita nak kena motivate our staff. Kita nak kena coordinate, collaborate, apa lagi kita nak kena forecasting. Macam-macam lah semua dalam do. Okay. Plan, do, check, act. Ni PDCA konsep. Dan yang terakhir sekali ialah C and A. C maksudnya check, A ialah act. Check stand for monitoring, manakala A basically ini. Kalau monitor ni kita panggil C. C ni ialah check, A ni ialah act. Okay. First, what is monitoring? Monitoring ni ialah proses pengumpulan data, maklumat dan sebagainya untuk kita nak mengetahui sejauh mana kita punya, kita panggil, mungkin kita panggil progress lah, ataupun kedudukan projek kita berada pada tahap mana. Tak kira lah, sebab bila kita monitor ni, bukan kita monitor tentang work progress semata-mata, dia ada banyak benda yang kita boleh monitor. Okay? Jadi monitor ni kita panggil, kita memantau keadaan. Okay? Memantau. Kenapa kita memantau? Kerana kita nak dapat maklumat. Contoh, apakah tools memantau? Contohnya kita kata CCTV. CCTV apa kerja dia? Dia memantau. Dia capture, record information tentang pergerakan orang dan sebagainya. Itu contohlah. Itu ialah monitoring tools. Contohnya macam CCTV tadi. Then, selepas memantau, apa kita perlu buat? Ini yang dipanggil controlling. Controlling ni ialah kita kawal. Kita buat proses mengawal ke, pengawalan ke. Jadi satu ialah pemantauan dan juga pengawalan. Dia mesti ada dua-dua tersebut. Isu dia, boleh tak kita buat pengawalan tanpa pemantauan? Pun tak boleh juga. Sebab apa? Kalau misalnya tanpa ada maklumat, apa yang kita nak kawal? Sejauh mana benda tu bermasalah? Kalau kadang-kadang kalau benda tu tak bermasalah, tak payah kita nak kecoh-kecoh nak mengawal keadaan. Dia contohnya katakanlah dia tidak ada isu apa-apa kan. Jadi tak perlulah, jadi buang masa je kita letak manpower untuk control certain things. Biasanya kita memantau dan juga kita ambil tindakan apabila benda tu dah jadi macam it's too big, we need to do something. Itu yang kita nak tahu tu. To what extent our issue ataupun progress tadi dah lewat contohnya. Okay. Project why, what, when, how. Okay. Kenapa kita nak memantau, apa yang kita nak pantau, bila dan juga bagaimana. Ini persoalan dia. Why? Kenapa kita nak memantau? Simply the reason dia, there is no such thing as perfect plan.
Sebab tu, bila kita buat planning ni maksudnya benda belum ada. Tak ada orang yang buat planning, benda dah ada. Dia mesti benda belum ada. Itu maksudnya planning. Jadi sudah semesti bila kita nak buat planning, kita menganggarkan, mengagak-agak. Sebab tu planning ni dia ada elemen kita panggil predicting ataupun forecasting. Itu dipanggil planning. Jadi, bila kita dah plan, then only kita do, kita implement. Masalah dia, bila kita implement, dia tidak akan jadi benda yang exactly the same. Benda yang tidak sama tu, itulah yang dipanggil deviation. Changes ataupun kita panggil variation. Sebab tu kalau misalnya dalam kamu buat testing makmal ke sebagainya, kamu akan cari standard deviation. Apa maksud deviation? Deviation ni benda yang berubah daripada norms. Katakanlah kita ada medium ataupun secara average-nya macam mana. Lepas tu ada data-data tertentu yang akan varies, okay, berlainan. Jadi kita nak tahu banyak mana. Kalau terlalu banyak tu, itu mungkin jadi masalah. Kalau setakat sikit-sikit je, boleh diterima within whatever lah range yang kita ni, that should be okay lah. Dia mungkin tak jadi masalah. What do we monitor? Apa pula yang kita nak monitor? Sebenarnya, kalau kita balik semula slide ni, kita balik semula kepada saya punya drawing ni, semua item yang saya lukis ni, contoh scope pun kita kena monitor. Sebab apa kita monitor? Sebab kita tak nak ada scope changes. Scope ni dalam satu projek dia boleh jadi membesar. Sekiranya kita tak kontrol dia, contohnya kita akan terima arahan daripada klien suruh ubah itu, ubah ini. Jadi scope sekarang ni dia jadi lain, dia jadi membesar. Sedangkan cost dengan time kita tak juga ditukar, diubah sesuai mengikut scope. Kerana contohnya katakanlah orang suruh kita buat satu biji rumah banglo dengan keluasan 2,000 kaki persegi. Mungkin kita dah anggarkan kos dia 500,000. Ambil masa 1 tahun. Tapi kalau skop tu dah berubah, dah jadi rumah banglo tu asalnya 1 tingkat, sekarang ni nak kena buat 2 tingkat. Ya, walaupun keluasan tapaknya sama, tapi bila dia 2 tingkat, kerja tu jadi banyak. Harga nak sama. Oh, dia tak boleh. Sebab tu kita nak kena monitor sama ada skop tu changes tidak. Quality pun begitu juga. Kalau quality yang being rejected, dia akan merugikan kita. Begitu juga dengan cost. Kita tak nak cost tu jadi lebih daripada apa yang kita budget. Begitu juga masa lagi kritikal. Orang tak nak misalnya satu projek, dia go beyond masa kontrak. Begitu juga kita monitor apa? Kita monitor accident, cases, statistik. Even bukan setakat orang cedera, near miss pun kita, near miss ni maksud nyaris, pun kita rekodkan. Jadi itu contoh kita monitor. Kenapa kita rekodkan near miss? Sebab kita tak nak dia satu hari orang akan get injured. Ataupun satu hari orang akan ada fatality, maksudnya ada kematian. Begitu juga dengan environment. Katakanlah contoh kita buat kerja bunyi bising. Jadi ada misalnya alat-alat untuk mengukur bunyi bising. Especially kalau kita buat projek bangunan tu betul-betul dengan existing building sebelah dia. Sebelah dia sama ada sekolah ke, mesti orang akan complain. Jadi we can monitor. Jadi dalam list ni pun dah banyak. Termasuk lagi man lagi. Man dekat tapak bina kita ataupun manpower pun kita kena monitor. Kamu tahu dalam construction site kita ada timekeeper. Orang yang kita bagi gaji sebagai timekeeper. Timekeeper ni pula tak buat kerja apa. Dia hanya nak kena monitor orang. Jadi dia pegang satu buku tu. Jadi dia akan go around, dia tengok pekerja ni kerja macam mana. Sebab apa nanti dia nak kena kira gaji pekerja tu harian tu berapa. Kadang-kadang mungkin dia datang kerja, tapi dia datang kerja separuh hari. Kalau tak ada ni kita monitor, kita bayar gaji dia 1 hari. Jadi semua benda tu
ada dia punya, kita nak keep track. Mesin, sama juga, mesin pun kita nak kena monitor tiap-tiap hari, berapa yang kita gunakan. Jadi kita tak nak misalnya mesin idling. Kita sewa mesin 1 bulan, tapi yang bekerjanya 3 hari je. Jadi kalau misalnya kita monitor berapa banyak mesin yang kita guna dan sebagainya, jadi kita boleh plan in the future, kita plan supaya kita tak perlu ambil lah banyak-banyak mesin ni, yang maksudnya akhirnya kita tak guna pun. Begitu juga material. Kita beli material banyak, tiba-tiba letak dalam store, bila nak guna tak ada. Ke mana material tu pergi? Dia juga ada dalam store kita, ada misalnya store management. Okay, ada sistem kita nak keep track penggunaan material kita. Begitu juga dengan money tadilah. Money hari tu kita dah belajar tentang forecasting. Okay, kita monitor tentang bilakah kita punya cash akan short. Itu pun boleh jadi macam tu dan sebagainya. Alright. Jadi dekat sini ada man, kita dah sebut, machine, material, money. Lepas tu ada time pun dah ada kat sini. Task ni maksudnya aktiviti yang dah buat, belum buat dan sebagainya. Space. Apa benda pula space ni? Adakah space yang kat Taman Universiti tu? Space tu ialah untuk pelajar part time. Jadi space yang dimaksudkan ni adalah ruang. Ruang ni pun kita nak kena manage properly. Isu dia, kalau kita dapat ruang yang sempit, especially di dalam kawasan bandar, dia akan jadi satu cabaran untuk kita mengurus projek kita. Jadi, ruang ni banyak atau sikit je, itulah ruang yang kita ada, kita yang kena manage dia. Dan kalau kita tengok apa-apa pun, walaupun diberi ruang yang kecil, sebagai kontraktor ataupun project manager sebagainya, itu yang kita katakan untuk to be project manager dan sebagainya, satu perkara yang dia perlu ada ialah creativity. Semua masalah akan sentiasa ada. How creative project manager menggunakan segala resources yang dia ada sebaik mungkin. Ruang sikit pun sebenarnya boleh je. Dia ada cara-cara dia untuk kita manage projek kita. Lepas tu apa lagi? Quality pun kita dah sebut tadi. Lepas tu technical performance. Okay. Perkara-perkara yang dia require untuk kita buat satu kerja tu. Jadi kita tak nak misalnya akhirnya bila kita buat kerja tak mengikut spek yang diperuntukkan. Jadi we need to monitor. Ini just example saja. Dia ada banyak lagi benda yang kita boleh monitor. What to monitor, contohnya tadi, time. Time dengan money ni kita boleh boleh monitor in term of progress. Ini kita boleh kata physical progress. Ini financial progress. Financial progress yang S-curve yang saya cerita minggu lepas tu, itulah contoh indikator yang kita akan guna untuk monitor time dan juga money. Lepas tu resource usage. Okay. Lepas tu apa lagi? Material usage. Task. In term of task ni, bila task tu mula ataupun habis. Ini yang dipanggil early start, early finish, date dan sebagainya. Jadi yang tu pun kita boleh monitor. Dan berapakah aktiviti yang dah habis. Kalau misalnya dalam projek-projek JKR, diorang JKR ni dia suka ada contoh satu lagi kolom dalam Microsoft Project dan sebagainya yang kita boleh buat. Dia nak tahu contohnya kalau aktiviti itu dah habis, jadi dia akan count sebagai nombor 1 lah. Jadi mungkin ada 100 aktiviti, jadi nanti kalau misalnya 10 aktiviti dah habis, jadi 10 per 100. Jadi kita dapat in term of progress, number of activity. Jadi itu contoh-contoh monitoring yang simple-simple. Asalkan kita faham. Itu yang penting. Lepas tu, engineering design changes. Kemudian VO. VO ialah variation order, arahan-arahan. Okay. Jadi semua benda kita monitor sebab semua benda ni dia ada kaitan dengan implikasi kepada kos dan juga masa projek. Okay.
nanti kita nak claim dan sebagainya. Bila nak tunjukkan record tu tak ada. Sebab tu kita kena properly record. Lepas tu, when do we monitor? Bila nak monitor ni? Adakah end of the project, continuously, regularly, logically dan sebagainya? Sebenarnya semua benda ni pun betul. At the end of the project, memang betul. At the end of the project pun kita nak kena produce report. Kita ada contoh. Kita ingat tak dalam fasa pembinaan kita buat kita buat as-built drawing. Okay, as-built drawing ni ialah lukisan yang reflect actual construction. Lukisan yang kita dapat dalam kontrak tu ialah lukisan berdasarkan apa yang kita panggil plan. Yang ni yang actual punya. Actual construction. Jadi itu pun, drawing pun kita lukis yang terbaru. Kita lukis yang baru berdasarkan dimension yang sebenarnya. Untuk tujuan apa? Nanti untuk tujuan record kita ataupun untuk tujuan kita panggil apa? Maintenance purposes. Jadi at the end of the project, biasanya kita buat drawing ini. Kita mungkin kita boleh buat sikit-sikit, tetapi dia punya compilation sebagainya nanti nak kena siapkan di akhir projek lah. Itu contoh. Continuously, ini lagi lah. Contohnya kita nak track dia punya physical progress of the project. Tiap-tiap hari kita nak kena update Microsoft project kita. Itu yang dikatakan continuously. Tambah pula kita ada ISO. Bila ada ISO ni banyak dokumen-dokumen yang kita nak kena fill in. Jadi banyaklah kerja tu mungkin tak habis. Tiap-tiap hari ke, setiap minggu ke, semua kita nak kena update. Regularly. Regularly ni dia ada interval dia. Contohnya bila kita buat progress, kita nak buat progress claim. Bila kita nak buat progress claim, kita kena submit progress report. Progress claim ni biasanya monthly. Kalau projek tu yang lama lah. Monthly basis. Jadi sudah semestinya monthly tu kita nak kena produce progress report. Dekat situlah kadang-kadang kalau kita dah update regularly tu sebenarnya dah okey dah. Cuma kadang-kadang ada juga kontraktor yang tak buat lah setiap hari, weekly, dia malas nak buat. Tunggu hujung bulan barulah nak collect all kind information. Kerana dalam progress report tu ada benda-benda yang wajib submit. Contohnya progress photograph. Mungkin dia dah snap picture, cuma dia tak susun dengan cara-cara yang tertentu. Sekarang ni dia nak compile dalam bentuk report. Kemudian logically. Logically ni maksudnya dia berdasarkan keperluan. Contoh, kata kalau tiba-tiba berlaku kemalangan. Sebab kemalangan ni kita pun tak tahu bila akan berlaku. Kita boleh monitor tentang safety ni dalam banyak aspek lain, tetapi kalau kita kata kemalangan, bila dia berlaku baru kita boleh trigger dia punya monitoring proses tersebut. Biasanya bila berlaku kemalangan kat satu tempat tu dia akan jadi hotspot lah. Dia akan ada monitoring, nak tengok ada isu lagi atau tidak. Kalau dah tak ada dah, biasanya orang akan go back to normal lah. Okay, dia sama macam isu COVID ni lah. Bila ada case dekat kampung tertentu, taman tertentu, dia akan trigger lockdown dekat situ. Itu continuous monitoring. Kalau misalnya tak ada keperluan lah. Jadi itu contoh logical lah. Lepas tu, while there is still time, memang pun kita monitor, sebab tu monitoring and control ni dia akan berlaku sebaik saja kita implement projek kita. Bukan maksudnya dah habis projek, dah habis baru kita buat ni. No. Dia berlangsung serentak. Almost serentak bila kita implement, then monitoring and controlling tu sepatutnya berjalan. Okay? Berjalan slightly delay sikit lah. Dia mesti
benda tu kena buat dulu, barulah kita boleh monitor kan. Kalau belum buat, nak monitor apa? Jadi biasanya, okey, kita biar dia berjalan 1-2 hari, then baru kita boleh collect data. Then baru nanti kita boleh ambil tindakan. Okay. Kalau tidak nanti, toward the end of the project pun dah siap, alamak, delay tak habis-habis lagi. It is too late already to react. Jadi sementara ada masa, kita ambillah tindakan. As soon as possible, kalau kita boleh start monitoring ni as soon as possible. Bila projek dah start, then kita pun start proses tu, okey lah. Maksudnya kalau kita contohnya monitoring ni nak buat 1 bulan selepas projek start baru nak buat, I think it is too late already. Sebab dalam 1 bulan tu dah terlalu banyak aktiviti yang berlangsung, dah macam-macam dah benda yang kita dah terlepas pandang. Jadi by the time kita baru nak collect data, is too late lah. At the task completion, ni pun satu. Bila task tu complete, for sure kita nak kena recordkan. Di dalam contoh kita buat planning, kita nak kena recordkan bila tarikh dia habis. Jadi tarikh habis tu kita can only kita be known bila projek aktiviti tu dah habis, then kita masukkan dalam kita punya checklist ke whatever lah, table-table yang kita boleh buat. Kemudian at pre-plan decision point, milestone ni indicate tarikh-tarikh penting. For sure di dalam planning kita dah ada target tarikh-tarikh penting. Jadi biasanya tarikh penting tu kita memang nak pastikan apa yang kita plan sebelum ni berlakulah. Contohnya, katakanlah kita nak complete activity earthwork by end of the month. Jadi kita dah ada milestone kat situ. Sebab apa? Kalau earthwork tak siap, maksudnya substructure work kita tak boleh start contohnya. Jadi whatever date ke benda yang kita dah tag sebagai important event tu kita boleh monitor. Where do we monitor? Kita nak monitor di mana? Dekat headquarters, site office, on the spot, depend on situation. Jadi semua benda ni ialah pun betul. Dekat headquarters pun orang monitor orang yang duduk dekat site. Kita jangan ingat tak ada orang yang memerhatikan. Tambah pula sekarang ni kita dah ada sistem webcam. Di construction site di installnya webcam sekian beberapa point. Jadi orang bos kat headquarter dia siap perhati je. Kita daripada jauh. Kita ingat tak ada orang. Itu contohlah sekarang ni. Kalau dulu-dulu susah sikit sebab webcam pun tak ada. Lepas tu dia ada sistem. Contohnya kalau di JKR ni dia panggil SKLA, skala. Dia punya sistem database lah, project monitoring database. Dia web based. Maksudnya orang dekat headquarters ni dia kena inputkan apa benda progress dia dalam sistem ini. Dan orang di headquarters perlukan data-data tersebut kerana orang kat headquarters nak meeting dengan bos. Bila nak meeting, bos akan tanya, bila projek site ni dekat mana-mana kawasan, progress dia macam mana. Jadi takkanlah setiap kali nak meeting, nak kena angkat telefon baru nak dapat data, is too late. Jadi semua dia melalui web-based punya sistem. Masuk sistem je lah. Sistem tu semua ada password dan sebagainya. Dan di site office ni memang lagilah sebab kerja semua berlangsung dekat site office. Jadi kita pun nak kena ada sistem. Okay, sistem monitoring. Yang kita buat sendiri ke ataupun kita boleh beli software. Dia ada banyak software yang dalam pasaran untuk kita monitor projek kita. Lepas tu on the spot. On the spot ni bila berlaku isu tadilah macam safety, accident dan sebagainya. At that particular spot, kita akan trigger monitoring dekat situ saja. Mungkin kita tak perlu nak monitor the whole kawasan yang tak ada isu pun. Kemudian depend on situation and what. Okay, depend on keadaan lah. Memantau. Alright, then how do we monitor? Kita nak monitor, ini ialah kita panggil monitoring tools. Alat-alat yang boleh digunakan untuk monitor.
Kita ingat monitor ni ialah proses untuk mendapatkan maklumat. Jadi tak kiralah kita boleh guna macam-macam metod as long as kita dapat maklumat berkaitan dengan situasi semasa. Contoh, meeting. Kenapa orang sibuk buat meeting? Tak habis-habis meeting, berbagai jenis meeting. Kalau dekat construction site, macam-macam meeting ada. Kita panggil meeting sesama kontraktor dengan supplier, dengan subcon. Lepas tu meeting dengan klien pula, meeting dengan authority, macam-macam lah meeting. Kerana dalam meeting tersebut, meeting itulah nanti dia akan keluarnya maklumat-maklumat dan maklumat tersebut direkodkan lagi. Kita panggil minit mesyuarat. Jadi minit mesyuarat tu orang tak boleh buang sebab dia diedarkan kepada semua orang. Jadi nanti katakanlah kita mesyuarat hari ini, kita cerita, bincanglah apa-apa isu yang timbul, dekat situlah keputusan-keputusan akan dibuat dan diminitkan. Kemudian minggu depan pula akan datang pula lagi meeting lagi. Minggu depan pula dia akan tanya. Minggu lepas kita dah putuskan benda ni kena buat. Jadi kamu ada buat atau tidak? Sudah. Jadi kalau misalnya kita yang berada dalam meeting tersebut, kerja tu kerja yang kita kena buat dan kita belum buat, jadi apa yang kita nak buat semasa meeting minggu depan? Kita ambil MC je lah. Ambil MC senang. Bos tanya mana? MC, sakit perut. Tapi nanti datang balik, bos tanya balik. Tak habis cerita. Okay, jadi meeting is tool. Kerana dekat situ adanya pelbagai maklumat yang kita boleh putuskan. Kemudian daripada schedule. Daripada schedule, yang kita buat schedule dalam IDP 3 dan sebagainya itu yang kita panggil kita buat planning. Plan. Tetapi kita belum laksanakan projek itu lagi sebab projek itu mungkin belum start. Bila projek itu dah start, then kita barulah dapat updated. Dalam Microsoft Project, updated ni dipanggil tracking gun. Tracking gun. Contoh, yang biasanya kamu mungkin lihat Gantt chart. Tetapi dia ada satu button lagi kalau kamu cari dekat Gantt chart tu. Kat bawah sekali dia ada tracking gun. Tracking gun ni dia akan ada 2 bar. Contohnya, dia ada 2 bar begini. Satu kita panggil baseline bar ataupun Gantt chart tadi. Yang ni yang actual. Biasanya yang baseline ni dia tidak bergerak. Dia dah lock. Yang actual tu bergerak mengikut yang actual kita punya activity start dan juga activity finish. Jadi bila kita buka tracking gun tersebut dan dia pula tunjukkan peratus lagi. Peratus percentage yang kita dah siapkan berapa, then only we will know. Okay, kita boleh nampak dalam gambaran visual kita punya tracking gun. Dan itu untuk Gantt chart. Dan kalau kamu buka, kita panggil network diagram dalam kamu punya Microsoft Project, kan dalam Microsoft Project kan kita draw kotak ni. Kotak ni, kotak ni, kotak untuk aktiviti A, B, katakanlah C, lepas tu D, D. Dan kalau misalnya untuk projek yang mula-mula kamu buat, kamu nampak kotak ni macam kotak biasalah. Tetapi apabila kamu dah buat tracking, maksudnya projek tu dah berjalan, nanti dia punya aktiviti A ni kamu akan perasan dia akan pangkah. Sekiranya dia dah siap 100%. Manakala B pula katakanlah dia on progress tapi belum siap, dia akan slash. Mungkin B dengan C macam ni. Jadi secara visualnya, kamu akan nampak aktiviti tersebut, aktiviti tersebut berlangsung ataupun dah siap. Ini contoh dekat sinilah. Itu sebenarnya dia nak memberi maklumat kepada orang yang tengok. Sebab kita kata tadi monitor ni ialah untuk memberi maklumat. Then using earn value analysis. Earn value analysis
saya tak masuk dalam, saya sebut saja, tapi saya tak masuk dalam kelas kita ni, sebab dia dalam kelas master punya degree kita ada mengajar. Sebab dia ialah satu topik by itself, adanya calculation, bagai-bagai semua. Dia ialah salah satu tools yang kita boleh gunakan untuk monitor kita punya projek punya progress daripada segi aspek masa dan juga kos digabungkan sekali. Tadi saya sebut kita ada dua graf yang kita boleh draw, S-curve. Ni untuk financial dan untuk physical. Ni physical. Ini kalau yang kita punya kelas ni kita akan cerita yang basic-basic macam ni saja. Tetapi graf yang financial dengan physical ni kita boleh combine together. Itulah graf yang dipanggil earn value analysis. Dan di dalam Microsoft Project pun adanya earn value analysis yang kita boleh lihat. Sebab bila kita kata kita monitor projek, dia adanya tool tu. Tapi kalau kita tekan button tu, sekarang bila kita update projek lah, kalau belum update, dia tak akan keluar. Kita mungkin tak faham pun sebab kita tak belajar dia punya asas dia. Apa benda, semua benda ni. Dan saya pun tak nak ajar benda tu sebab dia lebih detail lah. Kita just nak sebut saja yang kita boleh gunakan tu. Kemudian critical ratio. Critical ratio ni maksudnya apa ratio. Ingat tak tadi saya ada sebut dalam JKR, dia ada contoh dia letakkan, dia kira percentage aktiviti yang dah siap, aktiviti yang dah completed berbanding dengan total aktiviti. Katakanlah aktiviti yang completed 10. Manakala total aktiviti ada 100. Jadi 10/100, jadi dia akan dapat percentage lah. Sama ada percentage ke, ratio ke. Ratio ni biasanya kalau 1, dia ratio ni sama macam index lah. Okay, index sama ada 1 ataupun dia boleh jadi below than 1 ataupun above 1, dia akan indicate something. Sama ada projek tu lewat ke, kita panggil ahead of time ke. Jadi angka-angka ratio-ratio ni kita boleh buat sendiri. Kita tak perlu nak refer, kita panggil yang amalan-amalan biasa pun. Asalkan kita faham, itu yang penting. Kita faham nak tengok, oh benda ni dah terlewat. Okay, katakanlah contoh kita buat bangunan 10 tingkat. Kalau kita buat bangunan 10 tingkat, jadi kita boleh, contohnya kita boleh tahu, katakanlah tiap-tiap 1 minggu kita dah boleh siapkan 1 tingkat. Jadi kita dah tahu, nanti untuk 2 minggu yang akan datang sepatutnya kita siapkan 2 tingkat. Jadi itu contohlah. Lepas tu milestone. Milestone ni maksudnya tarikh-tarikh penting. Jadi di dalam projek kita boleh indicate, kita boleh log apakah tarikh-tarikh yang ada. Okay, lepas tu nanti kita tengok sama ada kita achieve target tarikh tu atau tidak. Lepas tu report. Contohnya apa tadi? Progress report, accident report. Kemudian kita apa lagi? Testing report. Kita contohnya kamu buat lab test. Dalam lab test pun akan ada macam-macam report kan. Itu contoh report untuk testing. Tetapi report yang lain-lain tu kita boleh generate. Kenapa kita buat report? Kerana report tu dia akan bagi gambaran tentang kedudukan sama ada in term of quality. Kalau kita buat testing, quality untuk kerja kita ke dan sebagainya. Jadi lepas tu apa lagi? Delivery. Delivery ni untuk material. Biasanya kita nak monitor tentang delivery of material, sejauh mana material tersebut telah pun di-deliver atau tidak. Jadi yang itu pun kita boleh buat record. Kemudian yang last sekali, PMIS. So apa itu PMIS? Project Management Information System. Inilah contoh kita panggil software.
tadi saya ada sebut, project monitoring ni dia ada software, sama ada kita boleh beli ataupun kita boleh bangunkan sendiri. Contohnya kita guna database ke whatever. As long as kita boleh capture information tu, dan information tu dia boleh proses dan dia bagi dalam bentuk yang mudah. Contohnya, kata kalau kita sekarang ni banyak guna Google Form, kan, macam-macam survey lah keluar masuk online ni. Sebab apa? Bila kita masuk Google Form, akhir sekali kita dapat dia punya analisis yang dibuat dalam bentuk grafik tadilah, bar chart lah sebagainya. Jadi kita boleh tahu. Itu simple form macam tu. Kita tak payah perlu beli whatever software pun boleh. Okay. Meeting, tadi kita dah sebut dah, meeting tu apa benda. Meeting tu merupakan alat untuk monitor, kerana dalam meeting lah macam-macam perkara-perkara yang kita bincangkan dan kita putuskan. Dan minit mesyuarat tu sebenarnya pun kita boleh bawa ke mahkamah. Ada orang yang misalnya dia ada isu dispute, claim, tak boleh settle secara face to face ni, bawa ke mahkamah, jadi minit-minit mesyuarat tu pun akan diusung ke mahkamah sebagai bahan-bahan bukti. Jadi sebab tu bila kita nak buat minit mesyuarat ni, kita kena faham, jangan main sembarangan, sebab dia ada implikasi perundangan kepada benda yang kita tulis. Jadi mula-mula bila kita jadi engineer nanti, kita akan ada masalah. Contohnya kita nak buat surat menyurat. Jadi nanti mungkin bos kita akan ajarlah. Dia akan betulkan. Nanti perkara pertama nanti bila kamu jadi engineer, bila kamu diminta buat surat menyurat ni, then only you will know. Jadi cara kita draft surat-surat, ayat-ayat yang kita letakkan, we need to be very careful sebab dia ada implikasi kepada pelaksanaan yang mungkin akan ada implikasi cost, time dan sebagainya lah. Monitor progress against schedule. Bila ada perkataan schedule ni, ini maksudnya time. Time ni maksudnya masa. Masa projek. Yang kita buat planning. Contohnya kata kalau kita buat filing 10 hari, apakah sebenarnya yang kita time? Sebenarnya kita time ialah dia punya masa. Masa start, masa finish. Jadi, yang scheduling yang kita buat tu sebenarnya ialah kita buat, kita schedule the time, aspek masa. Jadi, ini yang kita plan, tetapi jadinya kita tak tahu, sebab itulah yang kita monitor. Bila starting, bila ending dan sebagainya, semua benda tu kita boleh record dan kita tengok sama ada variant atau tidak. Okay, monitor the project cost. Bila cost ni pula, maksudnya ini yang kita panggil financial aspect. Okay, ini yang kita panggil financial progress. Jadi S-curve kita berdasarkan aspek cost. Yang tadi kita boleh draw S-curve berdasarkan aspek yang ini kita panggil physical progress. Okay. Kerana aspek masa dan juga cost ialah dua perkara yang sering menjadi benda yang dilihat oleh klien. A few monitoring method yang lain. Tadi kita dah sebut, time kita dah sebut. Okay. Cost. Jadi dalam slide yang ini, kita nak tunjukkan ada 4 method. 1, 2, 3, 4. 4 method yang mudah. Yang method yang lain tu kita dah ada dalam slide sebelum ni. Jadi dalam slide ni kita nak measure, nak tunjukkan contoh. Apa maksudnya kalau kita nak apply time measurement, cost measurement dan sebagainya. Okay. Jadi tool dia kita boleh buat site visit. Kenapa buat site visit? Site visit tu ialah direct observation. Kalau kita boleh nampak dengan kepala mata kita sendiri, kadang-kadang benda tu lebih puas hati. Berbanding pakai webcam ke ataupun pakai progress photo. Progress photo pun boleh juga, tapi progress photo ni maksudnya dia nak kena ambil kerap lah. Kalau setakat seminggu sekali je, dalam masa seminggu tu mungkin dah banyak aktiviti berlangsung. Manakala site visit ni,
kita nampak directly. Okay, progress foto pun kita boleh guna. Memang daripada dulu lagi, kalau dalam progress claim, dia akan sentiasa masuk progress foto. Jadi bila kita ambil foto pula, kita jangan ambil foto ni daripada pelbagai, maksudnya sudut yang sama, angle yang sama, then baru boleh kita lihat dia punya progress. Kalau setiap kali kita bagi foto angle lain-lain, payahlah orang nak trace back foto minggu ni dengan foto minggu lepas macam mana kan. Biasanya dia mesti ada dia punya right angle ataupun dia punya position tertentu lah. Checklist. Checklist pun merupakan salah satu alat untuk kita monitor. Nak checklist tentang apa? Kita boleh, kalau kita Google checklist tentang crane, scaffolding, segala macam checklist semua dah ada dekat internet, kita boleh ambil lah. Dan kita boleh gunakan checklist tu untuk bawa ke construction site kita kalau kita nak monitor apa-apa juga benda. Kerana monitoring ialah tujuan kita nak capture information. Daripada checklist kita nanti, secara tak langsung kita dah tahu sama ada satu aspek tu dibuat ke tak dibuat ke, ada masalah atau tidak. Contohnya kita setiap hari, sekarang ni kalau kita install scaffolding ni pun dah jadi semakin strict sekarang ni sebab banyak isu scaffolding collapse. Jadi scaffolding ni pula dia nak kena ada scaffolding inspector. Jadi dia tiap-tiap hari dia nak kena buat checking, especially kalau selepas hari hujan. Bila ada hari hujan berangin, sudah tentu nanti hujan ke angin tersebut tolak scaffolding tu jadi macam mana ke. Jadi dia nak kena make sure scaffolding tu safe untuk digunakan hari berikutnya. Jadi record tersebut perlu dibuat. Jadi itu contoh. Okay, kita boleh capture the information. Kemudian work schedule, tadi kita dah sebutlah, updating bacaan. Okay, sekarang ni kita nak tunjukkan contoh time measurement. Okay, time measurement ni kita boleh tunjukkan dalam bentuk S-curve. Okay, contoh kita pergi kepada S-curve ni lah. Yang ni dia punya cerita-cerita dia, kita pergi contoh S-curve ni. Okay, jadi sudah semestinya setiap projek pembinaan mesti ada Gantt chart ni. Gantt chart. Okay. Gantt chart ni menunjukkan apa? List of activity. Ni activity numbering ke ataupun description. Ini ialah dia punya bar chart dia. Starting dengan end. Ini dia punya time scale. Kita panggil time scale of the project. Tak kira lah nak guna week ke, minggu ke, harian ke, whatever lah. Okay. Jadi, kalau kita lihat kat sini, contohnya, kalau kita nak measure tentang physical progress of the project, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat guna macam ni. Contohnya di minggu pertama. Di minggu pertama kita lihat apakah bar yang berlangsung, aktiviti yang berlangsung ataupun ada. Jadi nampak gayanya bar yang ada untuk aktiviti 1. Jadi dia punya running total untuk aktiviti yang pertama, untuk minggu yang pertama, 1 minggu. 1 minggu work effort. Hari tu masa saya cerita dekat kelas financial, last week pun saya ada cerita benda yang lebih kurang sama juga. Katakanlah untuk physical progress, minggu yang pertama, contohnya 1 minggu kerja. Ni 1 minggu. Minggu yang kedua, ada 2 bar yang ada untuk minggu kedua. 2 bar tu maksudnya 2 minggu punya kerja. Untuk aktiviti pertama dengan aktiviti kedua, 2 minggu. Work effort. Minggu ketiga, ada 3 aktiviti. 1, 2, 3. Nampak tak ada 3? 3 week of work effort. Minggu keempat, 1, 2, 3 juga. Minggu kelima, 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu of work effort. Minggu keenam, 1, 2, 3, 4. Sama juga. Minggu ketujuh, banyak sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu work effort. Minggu ke-8 pun sama, 5 dan sebagainya. Itu kalau kita ambil weekly. Yang ini pula kita ambil kumulatif.
Yang ni ialah kumulatif. Bila kumulatif ni, 1 ni campur dengan 2 jadi yang inilah 3. 3 campur 3 jadi 6. 3 campur 3, 6 campur 3 jadi 9. Dan akhir sekali kita dapati 36 minggu. Apa maksud 36 minggu? 36 minggu ni ialah work effort untuk buat kerja. Kerja ni tempoh projek dia 12 minggu saja. Tetapi work effort 36. Kita jangan keliru di antara waktu kontrak kerja tersebut dengan effort yang diperlukan untuk buat aktiviti. Kerana aktiviti itu kita perlu pakai orang. Mungkin satu aktiviti itu kita pakai tim A, satu lagi tim B. Bila kita campur tu, itulah work duration yang kita kena spend 36 minggu. Dan sebenarnya angka 1, 3, 6, 9, 13, 17 ni kita boleh plot graf. Kalau kita plot graf, dia akan jadilah apa yang kita panggil S-curve ni. Kalau kita plot dalam betul-betul dia punya tu, ini yang kita panggil plan original. Dan berapakah percentage dia, kita boleh kira macam ni. 1 bahagi dengan 36. Kita akan dapat peratus. 3 bahagi dengan 36, kita akan dapat peratus. Peratus itulah yang merupakan angka kat sini. Yang duduk kat sini lah. Angka-angka ni semua, dia reflect value dekat dia punya exist ni. Okay, contohnya lah. Kalau exist tu kita buat dengan proper punya scale, kita akan nampak lah. Jadi, itu contoh S-curve yang plan. Ini baru plan. In reality, bagaimana pula? Reality ni pula, realitinya kita hanya boleh monitor selepas bila projek tu dah start dilaksanakan dekat tapak. Baru kita boleh capture. Contoh, slide yang seterusnya. Okay, slide yang seterusnya, ini kita panggil plan. Ini yang original ni. Plan, okay. Lepas tu yang dotted line ni, ini yang kita panggil actual. Actual ni yang dotted line. Ni contoh saja, dia mungkin dotted line ni dia duduk di bawah, di atas ataupun tak kira lah. Kalau dekat sini di bawah ni, kita dapati, contohlah kalau kita ukur, buat dia punya value dia. Contoh, yang kita plan. Contoh pada minggu ni. Ini minggu keempat. Ni work progress. Ni kita panggil week number 4. Kita buat measurement, contohnya lah selepas 4 minggu. Kita buat satu line. Dekat Microsoft Project pun sebenarnya kita boleh buat benda yang sama. Katakanlah kita set, kita nak dapatkan minggu ke berapa. Jadi line ni dia akan keluar tu dekat Microsoft Project. Cuma kita belum tunjukkan cara dalam Microsoft Project tu saja lagi. Okay. Jadi contohnya, katakanlah yang plan punya, yang biru ni, katakanlah 25%. Contoh 25%. Manakala yang actual ni, kalau kita measure sini, katakanlah 17%. Jadi nampak tak? Minggu ke-4 ni, 25 tolak 17%. Kita dapat adanya perbezaan dalam 8%. 8% ni sebenarnya ialah delay. Maksudnya projek kita secara fizikalnya, secara kita panggil timingnya, dia telah pun mengalami lebih kurang 8% delay. Sebab apa? Sepatutnya kita plan 25%, progress yang actualnya 17%. Jadi inilah yang disebut sebagai physical S-curve. Okay, bagaimana kita dapat physical S-curve? Tadi, melalui pengiraan yang kita panggil yang ini tadilah. Semua angka-angka ni, itu cara yang tradisionalnya daripada dulu orang boleh gunakan itu sebagai salah satu indikator lah. Okay. Lepas tu actual pun sama. Actual ni kita kena measure yang sebenarnya lah. Macam mana nak measure yang actual punya? Simple saja. Kan kita ada quantity. Setiap kerja tu mesti ada quantity kerja banyak mana yang perlu dibuat. Sebab itulah quantity tu datang daripada BQ. Jadi contohnya katakanlah kerja site clearing. Dia ialah meter square. Area lah, area. Katakanlah kita ada
40,000 meter persegi punya kawasan luas. Jadi kita dah tengok, minggu pertama berapakah meter persegi anggarannya kita dah siap. Jadi kalau daripada 40,000 meter tersebut, kita hanya siap hanyalah dalam 4 meter persegi saja, 4 bahagi dengan 40, barulah 10%. Itulah peratusnya yang kita masukkan dalam kita punya, kalau kita guna software Microsoft dan sebagainya. Jadi akhir sekali angka tu akan keluar dan lepas tu kita boleh buat comparison. Jadi inilah yang disebut sebagai time measurement. Okey. Lepas tu pula kita nak pergi kepada itu, contoh yang pertama time measurement. Yang kedua, cost measurement pula. Okey, cost measurement pun sama. Kita boleh gunakan bar chart yang sama sebab kita punya scheduling sama je. Okey, satu je scheduling yang kita buat. Tetapi kita boleh measure pelbagai aspek. Jadi, untuk cost measurement, kita gunakan bar chart yang sama tadi. Sekarang ni kita tak nak ukur dalam bentuk time yang work effort. Sekarang ni kita nak ukur daripada segi cost. Contoh aktiviti 1. Yang 5 ni maksudnya apa? Ini ialah dia punya cost. Dan dia dah saya distributekan secara puratanya. Contohnya untuk aktiviti 1, minggu pertama 5,000 contohnya lah. Minggu kedua 5,000 secara purata. Okey, selepas tu apa kita nak buat? Baru kita boleh buat measurement. Contoh minggu pertama, kita lihat bar chart yang ada hanyalah bar chart yang minggu pertama hanyalah satu portion saja. Berapakah dia punya cost? Ialah 5,000. Jadi kita buat benda yang sama tapi sekarang ni kita gunakan aspek cost. Okey, sekejap Ya. Ada sekejap. Stop recording. Pause. Recording, share. Okey. Alright. So kita sambung balik. Tadi kita kata kita nak calculate cost. S-curve kita berdasarkan cost. Okey, jadi contohnya minggu pertama cost dia ialah 5,000. Jadi kita dapatlah 5,000 ni. Minggu kedua ada 2 bar yang berlangsung. Bar yang pertama 5,000, bar yang kedua ialah 8. 8 campur 5 ialah 13,000. Begitulah seterusnya. Kita akan dapat angka 5, 13, 23, 23 sampailah hujung. Ini yang kita panggil weekly cost. Weekly cost. Cost mingguan. Okay. Lepas tu, kita boleh calculate cost tu secara kumulatif. Ini yang dipanggil kumulatif. Kumulatif weekly cost. Okay, cost mingguan secara kumulatif. Jadi, cost mingguan secara kumulatif sama jugalah. Minggu pertama di hujung minggu tengah ialah 5. Di hujung minggu kedua tadi 5 campur 13 jadi 18. 18 campur 23 jadi 41 dan seterusnya. Dan akhir sekali kita dapat 332. 332 tu ialah total cost. Kalau kita campur daripada Gantt chart ni, semua cost dia sepatutnya sama. 332 K ni ialah 1000. Ini bersamalah K. Jadi sekarang ni kita dah dapat angka 5, 18, 41, 64 ni. Semua angka ni ialah angka kumulatif. Dan kalau kita nak buat dalam bentuk peratus, percentage, mudah je lah. Kita ambil 5 ni, contoh 5 bagi dengan 332, kita dapatlah dalam bentuk peratus. Dan peratus ni kita boleh guna untuk plotting graf. Jadi angka 5 ni, contoh di hujung ni, kita dapat angka ni. Jadi kalau kita nak convert dalam bentuk peratus pun boleh. Tak nak convert pun boleh. Tak nak convert ni kita gunalah angka berapa amount ni tadi, 5,000 dan sebagainya. It doesn't matter. Sebab kadang-kadang ni kita panggil plan. Kadang-kadang orang suka convert sebab orang nak lihat daripada segi financial progress tu berapa persen. Takkanlah kita nak cakap contohnya financial progress sekarang ni dah 3 juta. Orang pun pening. 3 juta ni diukur dalam
daripada berapa. Sebab tu orang convertkan dalam bentuk peratusan. Dan kita mesti ingat di dalam kontrak JKR, sekiranya projek tu dah financially delay 30%, kontraktor tu dah boleh kena terminate. Jadi nampak tak perkataan percentage tu digunakan. Jadi sebab itulah S-curve ni diplot di awal projek plan dan nanti dia akan ada yang dotted line. Dotted line mungkin di sini, di atas, tak kira lah. Whatever it is, kita boleh sebut ini sebagai actual cost. Di bawah ke ataupun di atas. Di bawah ni maksudnya kita spend less than sepatutnya. Spend less than sepatutnya daripada kita punya allocation tersebut, apa maksudnya? Adakah kita happy? Oh, kita budget, itu bukan maksudnya. Bukan maksud gitu. Bukan maksudnya kalau kita spend less than apa yang kita plan, maksudnya aktiviti kita slow lah. Mesti ada benda yang kita belum buat, yang belum layak untuk menerima bayaran. Itu yang maksudnya. Kalau untuk kontraktor, dia mungkin ada pengiraan lain. Ada yang contoh, sebab dalam kontraktor kita mesti ingat, kan ada cost dengan profit. Jadi mungkin kontraktor tu kalau dia nak monitor dia punya profit, mungkin dia ada dia punya budgeted cost yang dia letakkan dalam tender tu berapa, lepas tu actual cost. Ini untuk penggunaan dia saja. Tapi kalau kita kata S-curve ni untuk kita submit pada klien, jadi plan ni sepatutnya kita gunakan dia punya nilai dia yang ada dalam kontrak dokumen. Kontrak dokumen punya kita panggil cost lah. Cost yang kita dah agree dengan klien. Jadi biasanya kita plot mesti sama. Katakanlah projek tu 10 juta, jadi akhir sekali kat sini mestilah 10K. 10 juta million. 10 juta kat sini. Dia tak boleh jadi kurang lah sebab apa? Itu yang semua kos yang akan dibayar oleh si klien tadi. Supaya klien tadi boleh nak monitor. Okay, lepas tu, kita buat benda yang sama. Katakanlah contoh at minggu keempat, kita boleh buat satu draw line. Jadi contohnya, berapakah kos yang sebenar dengan kos yang actual, yang plan dengan actual, kita dah tahu. Berapa banyak kita delay secara financially. Jadi dekat situ kita boleh tahulah sama ada kita ni ahead of progress ataupun kita slow. Okay. Kalau kita slow, then katakanlah contoh kita mesti buat sesuatu. Katakanlah contoh kita punya graf sekarang ni yang dotted ni macam ni. Slow lah. Kita dah monitor selama 5 minggu. Kita dapati kita punya slow. Jadi apa kita perlu buat? Takkanlah kita nak biarkan kalau kita keep monitoring, kita tak buat apa-apa, kita akan plot graph, monitor sampai sudah. Sudah. Projek habis 2 tahun akan datang. Memang ini yang dipanggil monitoring. Adakah itu yang dimaksudkan monitoring and control? Tak. Sebenarnya monitoring ni untuk dapatkan maklumat, tetapi di awal projek ni, minggu kedua lagi kita dah dapat tahu adanya kelewatan, then kita kena ambil tindakan. Tindakan kita supaya graf yang seterusnya, maksudnya begini. Okay. Katakanlah minggu pertama dah delay. Okay, minggu pertama delay, minggu kedua dah delay. Jadi, ni contoh delay. Minggu yang ketiga tu, kalau kita ambil tindakan, sepatutnya graf kita, dia akan catch up. Dia akan catch up dengan yang plan punya. Dan itulah seterusnya yang kita sentiasa kena buat. Mungkin dia punya graf plotting ni, dia akan terlebih, terkurang. Jadi, whatever it is, contohnya, kita mesti make sure that dia punya line ni, dia akan ikut sampailah habis projek. Sama-sama habis. Itu maksudnya monitoring and control. Kalau kita dapati benda tu dah terlewat, then we need to catch up. Bagaimana kita catch up?
Itu yang tajuk dalam projek crashing. Kita dah cerita dah dalam projek crashing. Kalau misalnya projek itu dah terlewat, what shall we do? Kita bawa lah equipment yang lebih besar, lebih banyak, lebih ramai orang, kerja lebih masa, kerja sampai malam. Tak payahlah nak cuti-cuti. Hari Ahad pun nak cuti, nak ikut orang macam kerja pejabat. Tak payah, kita kerja site je pun. Jadi kita, lepas tu raya pun, tak payahlah raya panjang-panjang. 2 hari cukup, contohnya lah. Sebab masalah projek dah terlewat. That's how we catch up. Okay. Alright. Then, apa lagi? Cost kita dah habis. Labor. Contoh, kita boleh buat labor monitoring. Labor time measurement. Contohnya, aspek man hour, man week, man days. Apa itu man hour? Man hour tu maksudnya seorang pekerja, dia bekerja dalam masa 1 jam. Itu maksudnya man hours. Kalau man day maksudnya satu orang bekerja 1 hari. Man week maksudnya satu orang bekerja 1 minggu dalam 1 minggu. Jadi man hours, man day dan sebagainya sering digunakan sebagai unit untuk kita lihat allocation of time diperuntukkan untuk siapkan suatu aktiviti. Katakanlah contoh, satu aktiviti, orang tu dia kena cat dinding. Cat dinding, satu hari dia bekerja 10 man days. Man hours. Katakanlah 8 lah. Satu hari 8 man hours dia bekerja. Okay. Untuk cat. Itu yang kita plan. Kalau dia bekerja 8 man hours selama 10 hari, katakanlah 10 hari, barulah aktiviti cat tadi siap. Tetapi, in reality, ini yang kita plan. Ini kita plan macam ni. Katakanlah, dia datang bekerja tak sampai 8 jam satu hari. Datang pukul 10 pagi, ikut suka dia. Lepas tu pukul 3 petang balik dah, bulan puasa lagi. Balik nak masak gunanya. Jadi instead 8 jam, katakanlah 6 jam. Kalau tiap-tiap hari dibuatnya 6 jam selama 10 hari, masa sama, adakah aktiviti itu akan siap? Jadi daripada situ kita dah tahu progress dia berapa banyak. Jadi kita boleh calculate. Katakanlah 8 kali dengan 10, 80 jam. Kalau misalnya dia hanya bekerja 6 daripada 8 kali 10, 80 tu, jadi kita dah tahu berapa peratus progress dia berdasarkan man hours. Itu contoh measurement lah. Ni very simple measurement. Measurement ni kita tak payah nak pakai graf-graf bagai. Kerana kita nak monitor kerja orang. Okay, jadi kita kena gunakan cara yang kita faham. Dalam akademik ni kadang-kadang banyak kaedah. Kita tak perlu nak ikut semua kaedah tersebut. Bila kita bekerja, kita kena gunakan kaedah yang kita faham untuk monitor. Jadi tak semestinya kita tak guna Microsoft Project itu, kita ni dianggap sebagai outdated. Memang ada kontraktor yang guna Excel je pun. Projek 10 juta. Tapi okey je progress dia. It doesn't matter. As long as dia faham. Dan yang seterusnya, last kali, contoh work quantity. Okay, work quantity measurement. Kita dalam construction, kita sentiasa ada bahan-bahan yang kita guna, material tadi. Bahan-bahan tersebut dalam unit dan saiz yang kita boleh measure. Contohnya ceiling. Kita pasang ceiling yang 4 segi itulah ceiling gantung. Ceiling tu semua saiz dia sama je, 4 segi kan. Saiz dia semua sama, dia datang daripada kilang. Jadi lepas tu kita nak kena gantung area berapa besar. Jadi sama juga, katakanlah contoh, kita plan pekerja, katakanlah group of workers, mesti gantung 20 quantity of ceiling dalam masa 1 hari. Contohnya. Okay, itu kita plan. Tetapi, bila tiba time bekerja, dia hanya gantung katakanlah 15 sahaja 1 hari. Maklumlah bulan puasa. Jadi, kalau dah 15, kita dah boleh calculate lah.
15/20. Untuk satu hari saja kita dah tahu. Progresnya hanyalah 75% sahaja yang kita boleh achieve. Yang 25% lagi kena sambung besok. Jadi kalau semua benda dibawa besok, jadi akhirnya kita akan ada kelewatan daripada segi penyiapan projek. Kalau kita nak kejar juga, maksudnya hari-hari 2-3 hari terakhir tu kita kena suruh pekerja kita buat part time. Itu yang dia orang suka. Sebenarnya pekerja pun sebenarnya ada strategi. Kenapa dia orang kerja slow-slow? Kerana banyak dia orang ni nak dapatkan part time. Itu sebenarnya strateginya. Jadi pekerja tu kalau kita tak jaga, dia tengok supervisor tak ada, dia akan buat kerja slow-slow. Nanti bos tengok, kerja slow, tak boleh siap. Suruh dia orang buat part time. Bila buat part time dapat gaji lebih. Itulah sebenarnya strategi pekerja. Saya tahu benda ni sebab saya pun ada saudara mara yang bekerja kat kilang tu. Dia orang kata memang pekerja ni banyak menipu. Especially yang foreign workers. Memang dia sebenarnya dia orang nak part time. Dia orang itu aja yang dia orang kejar. Kerja dia sebenarnya dalam satu hari tu boleh siap dalam 4-5 jam. Tapi dia drag sampai setiap hari dia kena bekerja 10 jam. Memang dia nak. Kerana dia tujuan dia untuk dapatkan duit je. Mungkin orang lokal tak nak lah macam tu. Sebab kita ada komitmen lain. Jadi bila kamu bekerja nanti, itulah dia punya realiti yang akan berlaku. Okay? People are trying to buy time. Kita, bila kamu jadi engineer tak dibayar part time. Supervisor, yes. Sebab tu kadang-kadang supervisor ni, gaji dia lebih besar daripada engineer. Kerana sentiasa ada kerja part time. Kerana apa? Kita kena stay back ni. Sebab nak tengok pekerja. Jadi, pekerja pun menipu, supervisor pun menipu. Dua-dua. Semua nak buat duit lebih. Okay. And then, in conclusion dah. Sekejap, ada lagi ke? Okay. Okay. Ini contohlah project control cycle. Tadi kita dah cerita tentang monitoring. Okay, control. Control tadi kita dah cerita. Dia start dengan monitor. Sebab tu monitoring and control ni ialah dua perkataan yang berpisah tiada. Sama macam planning and scheduling. Tanpa scheduling, planning pun tak ke mana. Tanpa planning, scheduling pun tak ada. Jadi dia sentiasa kena melekat together with that wording. Sebab apa? Saling bergantungan. Monitor kita nak dapatkan record, data. Lepas tu kita buat comparison. Lepas tu baru kita boleh ambil tindakan. Kalau misalnya kita nak ambil tindakan tanpa tahu hujung pangkal cerita, pun tak ke mana juga. Jadi we need to understand to what extent. Kadang-kadang benda tu kecil je. Benda kecil tak payah kita nak ambil tindakan yang kita put a lot of effort, tak payah. Kita concentrate on bigger thing. Dan cycle ni maksudnya benda tu kita kena replan semula. Sebab tu yang kita panggil kita kena revise plan. Jadi kita jangan jadi terkejut. Walaupun memang di awal projek kita kena submit plan. Kita submit di awal projek tu the first 2 weeks tu. Tetapi nanti bila kita buat kerja, kita tak semestinya jadi seperti mana yang kita rancang. Dan sebenarnya kita boleh revise plan. Selagi projek belum habis, katakanlah projek 2 tahun tak habis-habis, kita memang boleh submit revise plan. Tapi kadang-kadang klien tak happy. Klien ni biasalah banyak benda dia tak happy. Tetapi sebenarnya hak kita. Selagi projek tak habis, kita boleh come up dengan pelbagai strategi untuk kita catch up. Bila dah kita come up dengan strategi, mestilah plan kita pun nak berubah. Jadi kita submit je lah. Lepas tu, kita laksanakan. Dan kadang-kadang revise plan dia pun taklah jadi 100% seperti mana yang kita nak. Then, kita buat lagi. Sebab itulah dipanggil cycle. Cycle ni maksudnya, selagi projek tak habis, itulah yang kita sentiasa kena revise, improve dan sebagainya. Sampailah projek tu habis, tutup buku dan habis cerita dah. Tetapi nanti bila kamu kerja, kamu pergi projek ni dah habis, dah sakit kepala bagai, pergi ke projek lain, dah start
all over again, sakit kepala dia akan datang balik. Itulah dia punya kerja sebagai engineer. Kerja tak akan habis. Yang habis kerja ni ialah orang pencen je. Bila dia pencen baru selesai. Okey, dah tak payah fikir lagi dah. Selagi kita bekerja, that is the thing that we have to go through. Alright, project control, maksudnya apa yang kita nak control, banyak aspek tadilah. Bila kita dah monitor tersebut, pelbagai aspek tadi, itulah yang kita perlu control. Jadi kita ada pelbagai benda yang kita boleh monitor dan juga control. Earn value, critical ratio ni, kita tak nak go into detail. Jadi kalau kamu lihat, kamu punya slide ni, dia ada benda-benda lain lagi. Yang ni semua saya tak nak masuk. Dan dia tak termasuk dalam kita punya syllabus yang detail itulah. Kita cuma nak tahu sekarang ni, what is monitoring and what is the control. Itu saja dia punya konsep dia. Okay. Cuma di dalam Microsoft Project, monitoring and control tu dia dah embedded dalam sistem tersebut lah. Cuma tinggal lagi, kita ni bila kita guna Microsoft Project, kita nak kena ada ilmu. Walaupun kita dah update, nanti Microsoft Project akan bagi kepada kita indikator-indikator tertentu, kita pun tak tahu nak tengok apa benda indikator ni, and then what to do. Sebab tu benda tu semua nak kena belajar. Okay, jadi so tak apalah, untuk kelas pengurusan projek ni kita introduce. In reality, bila kamu nak tahu benda tu dengan detail, that's when you have to go for courses untuk belajar betul-betul punya, kalau sekiranya berminat lah. Jadi isu dia tak semua orang berminat. Mungkin dalam kelas kita ada lebih kurang 50 orang. Mungkin akan ada lah seorang dua yang berminat tentang scheduling. Mungkin ada juga yang seorang dua akan berminat tentang safety. Ada orang, dia biasalah macam tu. Jadi later on, bila kamu berminat, then baru kamu zoom kepada knowledge yang lebih detail, yang banyak dia punya, kita panggil, ada di pasaran. Saya sendiri pun terpaksa pergi kursus demi kursus untuk tahu benda-benda tertentu, kerana isunya bila kita belajar kat universiti, for sure lah kita dah belajar dulu dah lama. Dulu-dulu mungkin Windows pun tak ada lagi, Microsoft Project pun tak ada. Jadi how do we know Microsoft Project sekarang ni? We need to learn. Macam contohnya masa saya belajar Primavera di universiti dulu, Windows pun tak ada. Primavera tu hanya ada dalam DOS version. Sekarang ni for sure lah Primavera tu, dia dah pakai Windows version. Dah version ke berapa pun tak tahu lah nama dia sekarang ni. Dulu version P6, sekarang ni mungkin dah, I do not know lah, dia macam AutoCAD juga lah sampai dah version berapa belas-belas dah sekarang ni. Dia macam tu lah. We need to upgrade our knowledge. Okay. Alright. Jadi in conclusion, kita balik semula kepada yang tadi. Kita sebut ada pelbagai monitoring method, bergantung pada apa aspek yang kita nak monitor. Jadi monitoring ialah proses untuk dapatkan information. Bila dapat information, barulah kita ambil tindakan ataupun control measure. Control pun ada pelbagai teknik jugalah, nak kena tengok apa aspek yang kita nak kena control. Control quality satu hal. Control safety pun satu hal lagi. Control duit pun satu hal. Control apa lagi? Kita panggil environment pun macam-macam lah. Cara-cara yang kita panggil control teknik. Okay? Alright. Jadi itu kita punya kelas for